Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan dalam siri kuliah pengajian yang telah dijadualkan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini sampai kita pada bab yang ke-62, iaitu muka surat 291, yaitu bab ma jaa fi man yamutu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah. Hadis orang yang mati dalam keadaan dia bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ada hadis yang menjelaskan tentang keadaan orang yang mati dengan bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi hadis yang ke-103, an Ubadah bin Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar. Daripada Ubadah bin Samit katanya, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang naik saksi. Naik saksi itu maksud bersaksi. Asyhadu itu aku bersaksi. Terjemahan tradisional dia naik saksi, bersaksi, asyhadu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, diharamkan Allah atasnya api neraka. Itu kelebihan dua kalimah syahadah. Dia mati dalam keadaan dia bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad pesuruh Allah, dengan maksud dia bersyahadah dua kalimah syahadah, dia mati, maka Allah haramkan dia daripada api neraka. Itu kelebihan dua kalimah syahadah. Kemudian apa keterangan dia? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, kata pengarang ini, bermula bab ini ada padanya berapa banyak hadisnya, dan penghabisan hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang telah lalu. Banyak hadis yang mengatakan siapa yang bersyahadah dia tidak akan masuk neraka. Maka ketahui olehmu bahawasanya mazhab ahli sunnah wal jamaah dan barang yang atasnya ahli haq daripada salaf dan khalaf. Ulama salaf ialah ulama yang awal, 300 tahun awal, 300 tahun selepas ulama, selepas sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu dinamakan ulama salaf. Salaf, salafi itu salaf. Itu ulama sahabat, tabi'in, tabi'in. Lepas pada itu dipanggil ulama khalaf. Khalaf itu maksudnya ulama yang kemudian. Salaf yang terdahulu, khalaf yang kemudian. Maknanya ulama yang sahabat, generasi sahabat 100 tahun, kemudian generasi tabi'in 100 tahun, kemudian generasi tabi'in 100 tahun, 300 tahun. Selepas daripada generasi itu dinamakan ulama khalaf. Seperti itu. Dan Nabi memberi iktiraf kepada 3 generasi ini. Khairun nas qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia dari segi keimanan dia ialah
pada zaman aku. Zaman aku itu terbaik. Summa allazina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Tadi ya. Summa allazina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Tabi'in. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. 3 generasi ini Nabi beri iktiraf bahawa itu generasi yang iman dia mantap, iman dia kental, iman dia kukuh. Selepas daripada itu dah mula dah orang iman dah sebab dah mewah, dunia mewah, pangkat dan sebagainya, menyebabkan banyak gangguan di segi akidah. Itu ulama salaf dan khalaf, bahawa siapa-siapa yang mati ia hal keadaannya mengesakan Tuhan, masuk ia akan syurga semata-mata bagaimana adanya sekalipun. Itu yang Nabi suruh sangat kita talqinkan orang yang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Laqinu la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebab tu kalau orang dah dekat nazak, jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan. Doktor pun nasihat. Doktor dia tengok daripada ilmu dia tengok dah bacaan itu dia tahu tu. Doktor nasihat pada wari-wari dia, anak-anak jangan tinggalkan. Itu je. Maknanya dah tak lama dari segi ilmu, tak lama mati. Sebab dah lemah sangat. Makin menurun dia punya oksigen turun. Biasa doktor kata jangan tinggalkan. Sebab itu wangi-wangi anak ke siapa-siapa tunggu situ, supaya kita laqinu mautakum, talqinkan orang mati tadi dengan la ilaha illallah. Nak tentukan Nabi kata siapa yang mati mengesahkan Allah, dia masuk syurga, tak sentuh oleh api neraka. Itu dia. Sebab orang yang nak mati ni gangguan daripada syaitan keliling banyak. Syaitan berbangga dengan kalau dia boleh, maknanya orang tu mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, dia dapat pangkat. Syaitan tu dapat gelaran, dapat bintang, pangkat, sebab dia telah mensyirikkan orang ini. Maknanya dia mati tidak mengesahkan Allah. Sebab itu perkataan yang sangat sesuai untuk kita lafazkan orang yang dekat mati, la ilaha illallah. Tak perlu dah ada asyhadu, tak perlu dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun tak perlu dah. Sebab yang penting di situ dia mengesahkan Allah. Sebab kalau nak banyak panjang sangat dia jadi terputus. Itu yang sangat penting. Maka satu daripada hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam Sahih Tirmizi, hadis yang baca diulang balik, an Ubadah bin Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, siapa naik saksi, bersaksilah, ia akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, diharapkan Tuhan atasnya api neraka. Iaitu Nabi galak, Nabi sangat ambil berat tentang ini, yang Nabi kata jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu sabar-sabar masa dengan la ilaha illallah. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui iman. Bagi orang yang solat, dia memang sentiasa memperbaharui iman. Di solat, tiap-tiap solat mesti ada baca tahiyat. Kalau solat 2 rakaat, solat subuh, tahiyat ada sekali.
Di situ ada pembaharu iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subuh. Zuhur kan dia solat lagi, dia baru iman lagi. Solat yang 4 rakaat ada 2 kali tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Maknanya dia 2 kali memperoleh iman dia bersaksi Tuhan berhak disembah, bersaksi Muhammad Rasulullah. Jadidu. Itu dalam solat. Dan di luar solat pula, kalau umpamanya la ilaha illallah sebagai memang zikir kita, fa'lam afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa? Ini hadis ni lah. Haram dia daripada masuk neraka. Sebab tu syahadah ni, orang nak masuk Islam, dia mesti ini lafaz ini lah. Orang masuk Islam lafaz ini. Bukan perkataan tu, bukan bersunat. Ini lafaz masuk Islam. Dia lafaz dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia benarkan dengan hati apa yang dilafaz tadi. Jadi Tuhan disembah kepada Allah, Muhammad Rasulullah. Benarkan hati. Bukti dia benarkan dengan hati, dia buat dengan anggota badan dia ketaatan. Dia buat solat, puasa, dia bersedekah, dia buat baik. Hati dia kalbu. Lafaz benar kan? Bukti awak benar dengan hati awak buat dengan anggota badan. Solatnya nampak dia benar. Solat. Kalau tu beza di antara orang kafir dengan orang beriman itu ialah solat. Kalau dia solat, itu tanda. Bersaksilah kamu pada orang lain pula. Kalau orang itu solat, dia pergi ke musalla, masjid semua, maknanya bersaksilah kamu bahawa dia itu orang yang beriman. Kita nampak orang lain datang semua, bersaksilah kamu dia beriman sebab dia solat. Ini sama-sama kita nampak semua. Bersaksilah dia solat, dia memang solat, dia beriman. Tapi kalau dia tak pernah solat, nak bersaksi macam mana? Tak nak solat, tiba-tiba mati bawa ke surau, kita pun tak kenal dia. Orang mengatakan kita mati bawa surau, siapa mati ni? Simpulan siapa dia? Tak pernah kita tahu. Dan macam mana kita bersaksilah kalau dia beriman? Macam mana nak bersaksi dia beriman? Sebab Nabi kata antara solat, beza antara kafir dan orang-orang Islam itu solat dia. Sebab itu dalam solat itulah kita memperbarui 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Abu Isa, daripada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar pun ada, daripada Umar pun ada riwayat macam ni, daripada Uthman ada, Ali pun ada, Talha pun ada, Jubair, Jabir pun ada, Ibnu Umar pun ada, Zaid bin Sabit, Zaid Khalid dan Zaid bin Khalid. Katanya lagi bermula hadis ini hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada wajah ini. Dan sungguhnya riwayat daripada Az-Zuhri bahawasanya ditanya orang daripada sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada hadis lain tentang Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ditanya orang kepada Az-Zuhri, apa maksud? Siapa yang kata la ilaha illallah dia masuk surga. Siapa yang mengucap tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya masuk dia surga. Apa huraian dia? Orang tanya Az-Zuhri. Kata Az-Zuhri adalah hadis ini, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang kata la ilaha illallah dia masuk surga, kata Zuhri, adalah ini pada awal Islam. Orang awal Islam dulu la ilaha illallah masuk surga dah. Awal Islam. Segala mana sebelum turunnya segala fardu. Fardu salat belum ada lagi, fardu puasa belum ada lagi, fardu zakat belum ada lagi, fardu haji belum ada lagi. Awal Islam. Siapa kata la ilaha illallah, surga dia. Tak ada solat, tak ada apa. Sebab
Ayat yang mewajibkan solat belum, mewajibkan haji belum, tadi sebelum fardu. Dan sebelum turunnya amal suruh buat baik, dan nahyun sebelum turunnya perkara-perkara yang Allah tegak. Itu sama cakap la ilaha illallah, masuk surga dah. Maka kemudian daripada turun segala fardu itu, bila sembahyang dah wajib, zakat dah wajib, haji dah wajib, puasa dah wajib, maka disambungkan masuk surga dengan mengucap tauhid. Satu lagi, dan menyempurnakan fardu, amal dan nahi. Itu syaratnya. Tak padan dengan la ilaha illallah, perlu tunggu. Tak solat tak apa. Sebab dia pada Zohir hadis ni, siapa kata la ilaha illallah masuk surga? Dia kata tak. Kata Zuhri kata ialah bila turun fardu, ayat-ayat yang wajib kita buat yang fardu, dan ada ayat-ayat yang suruh buat dan tegah buat, maka disambung. Selain daripada kita mengucap la ilaha illallah, maka kita buat yang fardu dan kita buat yang disuruh dan kita tinggal yang ditegah. Itu masuk syurga. Pokok dia la ilaha illallah. Amalan dia tadi yang fardu. Tinggal buat yang suruh, tinggal yang tegak, itu amalan dia. Kombinasi la ilaha illallah dengan amal tadi, itu orang yang akan masuk syurga. Masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa Tirmizi lagi, dan bermula makna hadis ini di sisi setengah daripada ahli ilmu, bahawasanya ahli tauhid lagi akan masuk syurga itu akan syurga. Dan jika diazab akan mereka itu dengan api neraka dengan sebab dosa mereka itu. Ada juga pandangan mengatakan bahawa orang yang mati bawa dosa, tapi dia masa di dunia dulu dia bersyahadah. Ini orang yang beriman, orang yang asi orang yang buat maksiat. Mati dia. Maknanya dia masuk syurga setelah dia diazab kerana dosa itu. Dia azab dari dosa itu. Habis azab, maka dia masuk syurga. Itu. Kerana bahawasanya mereka itu tiada kekal, mereka itu dalam neraka. Orang yang bersyahadah, bersaksi tiada Tuhan yang disembah dan Muhammad Rasulullah Allah, dia kalau masuk neraka kerana dosa, dia tidak kekal. Sampai satu masa Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang yang ada walaupun sebesar zarah iman dia, sebesar zarah, Allah perintahkan keluarkan daripada dalam neraka dengan rahmat aku, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga. Itu penting la ilaha illallah. Sebab tu jangan tunggu orang panggil tahlil nak sebut la ilaha illallah. Kalau tak ada orang panggil tahlil ke rumah, tak ada la ilaha illallah. Sendiri buatlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sementara tunggu waktu solat, datang surau, sendiri buat la ilaha illallah. 15 minit habis kata tu. Ini kita tunggu orang panggil tahlil ke rumah ada kematian, baru nak sebut la ilaha. Kata tak pernah sebut. Jangan begitu. Gunakan masa tu dengan menyebut kalimah tauhid atau kalimah thayyibah, kalimah yang baik, yang mendatangkan pahala kita di akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah la haula wala quwwata illa billah. Banyak kalimah-kalimah yang baik yang mendatangkan pahala. Sampai masa kita bersebut. Tapi kalau kita tidak memberi nilai kepada kalimah tadi, maka masa yang kita ada berlalu begitu je. Hari Jumaat lalu begitu je masa Jumaat. Tunggu lama sampai kantor-kantor, tunggu orang nak azan sebab kita masuk dalam masjid, tak tahu benda nak buat. Sedangkan banyak kalimah thayyibah, kalimah baik yang boleh kita lafazkan untuk kita jadikan sebagai amal untuk di akhirat nanti. Banyak. Kita buang masa begitu je. Tiap detik itu kita buang masa begitu. Maknanya orang yang beriman tadi dia tidak kekal dalam neraka, dia akan keluarkan. Sebab tu ada hadis lain menceritakan bahawa apabila
Ahli neraka telah masuk ke dalam neraka. Selesai. Mahsyar dah selesai. Ahli syurga masuk ke dalam syurga. Semua selesai dah. Itu yang Allah Ta'ala kata pada malaikat beriman. Malaikat pergi tengok dalam neraka. Ada tak hamba aku yang iman dia sebesar zarah, mana dia pernah mengaku Allah sebagai Tuhan, la ilaha illallah, masa dia di dunia dulu. Keluarkan dia dengan rahmat aku. Orang tu keluar, dia tak kekal, maka masuk dia dalam syurga. Tapi ada pun orang kafir dan orang musyrik syirik, mati dalam keadaan syirik, maka dia duduk dalam neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada had, selama-lamanya kekal. Sebab tu syirik, jangan cuba-cuba untuk amal kepada syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak ampun orang yang dosa yang syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ampun dosa selain pada itu. Allah ampun syirik. Kalau tak sempat bertaubat, bawa mati, sama dengan dia mati macam orang kafir. Duduk dalam neraka kekal selama-lamanya. Sebab dia akan daripada syirik. Sebab itu dalam surah la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Itu orang Islam, tidak syirik kepada Allah. Itu syahadah tadi yang kata itu mengelakkan syirik. La ilaha illallah, itu maknanya mengesahkan Allah, maknanya kita tidak buat syirik. Dan kadang-kadang ada perkara syirik yang kita buat yang kita tidak sedar. Umpamanya Nabi kata innama wa inna tamak. Nabi kata tiwalah tamaim, tangkal azimat, dan satu lagi innama ruqa wattiwalah, innama ruqa wattamaim wattiwalah syirk. Innama ruqa ialah jampi-jampi yang syirik, menggunakan jampi syirik, menyeru jin tanah, jin pasir, jin coklat, jin hijau, semua. Dan kita yakin bahawa makhluk halus jin ini akan memberi kebaikan, mudarat kepada kita. Syirik. Innama ruqa, jampi-jampi syirik. Jampi ini ada dua. Satu jampi yang syar'iyah. Jampi yang syar'i, maknanya dulu syarah. Jampi menggunakan Al-Quran, Qul Huwallah, Al-Fatihah, doa yang Nabi ajar, itu syar'i. Yang kedua jampi yang batilah, yang tak faham kita. Tak tahu. Kita tanya orang jampi, faham tak apa baca? Tak tahu. Aku belajar macam tu dulu dah. Itu dia boleh jadi syirik. Itu jampi yang ini dia satu. Tiwalah pada tiwalah ialah tamaim, apa dia? Tangkal azimat. Tangkal. Percaya kepada tangkal. Bubuh pada badan, bubuh pada handbag, bubuh pada dalam kereta, bubuh pada macam-macam. Boleh tangkal. Kadang orang tangkalkan dengan kitab, risalah. Boom, accident, mauzubillah, langgar habis. Dengan hidup semua orang tu nasib baik, ada kitab risalah dalam tu. Tangkal. Dia percaya pada kitab tu yang menamatkan dia. Ada orang percaya kepada cincin, perhiasan sebagai tangkal. Cincin. Maka kalau dia pakai cincin ni, dia semangat. Ada kekuatan rasa. Tak, itu dia syirik. Kalau pakai cincin, perhiasan. Bukan ada benda-benda yang boleh tembak tak load, tak. Tak ada, itu bukan. Kalau sekarang perhiasan. Tak apa. Kalau kata tangkai, syirik. Kayu kokar, kan orang pakai. Banyak orang jual dekat masjid India tu. Pakai ni, masuk hutan datang puas tak dekat ni. Bohongnya. Kalau ada limau habis, kita telan limau. Kayu kokar tu orang boleh buat batu cincin, boleh buat tasbih sebab dia keras, itu je. Boleh pakai cincin kayu kokar, tapi bukan kerana untuk kalau lindung diri, tak.
Boleh pakai tasbih kayu kopak sekali, keras, cantik. Keras. Dia berkilat cantik. Bukan kerana tasbih ni bagus, kayu kopak. Kalau ada pakai tasbih ni pegang, maknanya semua kita selamat. Syirik. Wattiwala, satu lagi ialah ilmu pengasih. Menundukkan suami, menundukkan isteri dengan kata dia. Suami dengan kata isteri, kalau isteri yang buat. Kalau suami yang buat, isteri itu kata suami. Itu tiwala. Bukan tilawah tu baca Quran. Tiwala, ilmu pengasih. Orang Arab dulu banyak ilmu tu, termasuk ilmu pengasih sihir. Tiga jenis ini Nabi kata syirik. Yang inilah kalau kita bawa mati benda-benda ini, kita mati dalam syirik, Allah tidak akan mengampuni kita. Na'udzubillah. Sebab itu bebaskan diri daripada benda ini. Bebaskan diri. Kita nak keluar bismillah, tawakkaltu ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Tak perlu tangkal-tangkal. Ini baru meniaga goreng pisang, dah ada tangkal dah pada stol. Baru meniaga goreng pisang je, pakai tangkal dah syirik dah buat. Dah buat syirik dah, tak berbaloi. Pakai tangkal. Tak berbaloi. Rumah penuh dengan tangkal, tiap-tiap pintu ada. Saya dah cerita dah kat sini kan. Tiap-tiap pintu kita ada tangkal. Saya dah cerita sini ke. Bila saya cerita, dia ni catering. Dia orang, saya dah cerita sini dah. Dia catering, dia tak tahu, dia memang tangkal. Dia beli tangkal. Bila dia datang rumah saya cerita macam mana berbuat-buat. Cerita tentang tangkal ni, haram, syirik, tak boleh. Itu di Bali. Balik di telefon saya. Ustaz, dia datang rumah ni. Datang, rupanya nak saya cerita. Sebenarnya saya bila Ustaz cerita begitu, saya tersedar bahawa saya memang pakai tangkal. Ada 5 pintu rumah dia, ada 5 tangkal. Ustaz boleh buang tangkal. Dan saya beli tangkal tu. Ada satu lagi tangkal saya pakai sentiasa kalau saya butuhkan tu, iaitu RM1,000 lebih harga. Yang tiap-tiap ni RM400. Banyak, bayar dia. Ustaz boleh buang tak? Boleh, apa salah ambil bahawa tak ada apa. Tak ada apa-apa tu. Ambil ya. Buka, tengok. Dia buka dengan kain hitam. Memanglah kalau ada orang berbagi tu, jangan buka ya. Tak berani kita buka. Kalau kita tak faham, tak berani. Letak situ sampai bila-bila. Kat tepi orang tahu, ambil, tak ada apa, ambil, buka. Apa yang dalam tu? Kain hitam, lepas tu plastik, lepas tu kertas buku kiri-kiri kita tu je. Buku tu kotak-kotak tu adalah tulis Adam, Muhammad. Tulislah 1, 2, 3 betul itu. Sulaiman. Itu bukunya. Letak habis tu RM400 bayar. Cepat tertipu semua. Saya ambil. Bakar. Tak ada apa. Bakar. Itu dikatakan, disebut tabain, tangkal. Sebab itu kalau kita ada tangkal-tangkal gini, buang, tanam, bakar, baca bismillah lalu tanam. Jangan ada benda-benda itu, dia sangat mengganggu. Dan akidah kita yang paling terlibat mati dalam keadaan itu. Banyak saya terima orang serah kerih pada ni, orang serah pedang, orang serah macam-macam ada kat tempat saya. Serah cincin macam cantik, cincin. Saya kata dengan kawan-kawan, jangan ambil itu orang serah. Kita ada seorang dengan serah, seorang. Ini dalam masa 3 bulan, kalau tidak tertutup, kami akan lupuskan. Banyak. Kerih-kerih rambut semua ada. Kuku rimau, kuku beruang. Dia kata sangat mengganggu dengan benda ni. Rumah tak jadi apa benda ni, ada tangkal-tangkal. Diserah, boleh serah, boleh. Tapi kita ada borang. Mana 3 bulan tak tutup, kami akan lupuskan. Sebab apa? Ada kadang-kadang anak dia serah, pak saudara nak. Anak serah semua untuk kacau ni, ustaz serah. Datang 2 hari pak saudara datang. Mana kerih yang anak saya bagi tu?
Panen dituntut dalam masa 3 bulan, kita berserah balik. Nak ambil lah, kita bukan nak ambil. Itu sebab tu kita ada buat. Kalau tidak habis 1 bulan, kita lepaskan. Dia tak tuntut dah sebab dia yang sayang benda-benda tu. Tanah tangkap, percaya pada keris yang jual-jual di pasar karat tu. Pasar karat tu orang banyak orang buat benda-benda keris yang tak lama-lama dulu banyak. Nama dah pasar karat. Karat ni benda-benda lama. Tahu pasar karat? Kamu tahu? Tak tahu? Kita sini tak ada pasar karat namanya. Di Penang ada pasar karat. Di Ipoh ada pasar karat. Di Kuantan, pasar karat ni ialah orang jual barang-barang lama. Macam-macam barang pun semua ada. Rem kereta lama ada, serem kereta lama ada, keris lama-lama ada, pisau badik lama-lama semua ada. Cari. Kalau pergi Ipoh, cari pasar karat Ipoh. Macam-macam hal lama-lama ada. Ada orang beli, dia nak buat, dia puja, jadi tangkap. Dibalut kain hitam, simpan dulu. Itu syirik. Jangan buat. Anak sakit perut diikat dengan benang hitam pada lengannya. Baby, cucu kita. Tok dia, wan dia, nenek dia buat kerja syirik pada anak dia, pada cucu dia. Balut je. Tangkap. Tak tahu. Kenapa dia dengan benang hitam? Baca Fatihah lah, baca Qul Allah lah pada dia. Jangan buat syirik. Tuan sekalian, kalau ada benda simpan tu, buang je. Tak payah ibu-ibu, buang. Tak nak buat, bagi saya. Saya lupakan. Jangan ada buat kerja syirik. Orang dulu-dulu banyak semua ada tu. Lembing dia, bukuh kain tak ada. Jadi syirik lah. Tapi kalau lembing sebagai lembing, kita minat barang lama simpan, tak ada apa-apa, tak ada apa. Tapi kalau kita jadikan dia ini boleh memberi manfaat dan mudarat, syirik. Tak boleh. Ini kita nak cerita tentang syirik tu. Disebut dan sungguhnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Zar dan Imran dan Husain dan Jabir bin Abdullah dan Ibn Abbas dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakhruju qaumun minan nari min ahli tauhid wa yadkhuluna al-jannah. Bahwasanya bersabda lagi Nabi, akan dikeluarkan satu kaum daripada api neraka daripada ahli tauhid. Maknanya ahli tauhid masuk neraka juga kalau dia buat dosa. Maknanya Nabi kata akan dikeluarkan daripada dalam neraka ahli tauhid. Ahli tauhid orang yang mengucap syahadah tadi. Itu ahli tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia buat dosa besar bawah, tak sempat taubat. Dia masuk neraka. Masuk neraka kerana dosa tu. Maka akan dikeluarkan oleh Allah ahli tauhid dan masuk mereka ke dalam syurga. Akhir begitu. Tapi jangan mudah-mudah kita kata, alah, akhir masuk syurga juga, tak apa masuk neraka sekejap. Banyak cantik cakap begitu, memang. Neraka bukan boleh buat gurauan. Azab kubur jangan buat gurau-gurau. Cuma baca hadis dulu, kita baca lah. Baca kita hadis yang dikhabarkan oleh Nabi SAW bukan benda gurauan. Bukan kita gua kubur bukan sama dekat. Pandai awak lah kita kubur lain-lain. Bukan benda gurau. Kabaran yang benar yang Nabi bawa wahyu. Allah bagi tahu. Allah bagi tahu dah, ingat, jaga, jangan sampai peringkat bila sudah kita tersasar, bila mati baru kita nampak, oh ini azabnya. Sebab tu orang kafir bila dia nampak azab neraka tu dahsyat. Akhirnya orang kafir kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau beginilah dahsyatnya azab neraka, bagi aku jadi tanah. Jangan masuk dalam neraka, tapi jadikan tanah. Kuntu turaba, jadi tanah. Sebab yang jadi tanah ni ialah haiwan, binatang. Binatang di bala-bala hilang. Ada hadis Nabi kata, kambing yang menanduk, kambing yang tidak ada tanduk di dunia ni, maka di akhirat nanti Allah bagi tanduk kepada kambing itu, tanduk balik kambing yang ada tanduk dulu, menanduk. Tetapi setelah dibalas-balas, maka dia jadi tanah.
Tak masuk surga neraka jadi tanah. Macam ayam jantan. Tak boleh ayam jantan lain kongkong, habis dia patuk. Dia jago kampung, dan kampung tu jangan ada ayam jantan lain kongkong. Kejar habis, dia lesing habis. Dia bangga dia. Dibalas. Di akhirat nanti ayam yang lain dipatuk-patuk tu Allah bagi balas balik pada dia, patuk balik, tapi binatang ini akan jadi tanah. Itu. Sebab tu orang kafir bila dia lihat azabnya neraka, tengok, ya Allah, dia kata teruknya azabnya, aku tak sanggup. Inilah yang diceritakan kepada kami dulu masa di dunia, ada yang beritahu, tapi kami dustakan. Akhirnya dia kata, ya laitani kuntu turaba. Kalau begitu ya Allah, jadikan tanah aja kami. Tempat di akhirat, syurga, dan kedua ya. Dan daripada kubur sendiri, Nabi kata, kubur itu ada dua saja, sama ada kubur itu menjadi taman-taman syurga, atau kubur itu menjadi lubang-lubang neraka. Dua ya. Orang beriman yang ditanam, yang dikebumikan dalam kubur kata welcome, selamat datang, kata kubur. Selamat datang. Kalau dikebumikan orang beriman, aku akan tunjuk hari ini, dia kata, mengapa aku ucap selamat datang kepada kamu, kerana kamu dulu di atas muka, di atas belakang aku ni, kamu orang baik, beriman dengan Allah Ta'ala. Sekarang ini aku perintah kamu, kata-kata bumi, kita bila masuk di Al-Ahad tu, aku perintah kamu, atas bumi, bawah bumi, kiri kanan, semua bumi kelingkup. Dan kerana kamu dulu baik di atas muka bumi, aku akan luaskan, Nabi kata, diperluaskan kubur tadi sejauh mata memandang. Itu orang beriman. Dalam kubur diperlihatkan kepadanya pintu-pintu syurga. Nampak? Kalau orang kafir dan orang maksiat yang dikebumikan di tanah, bumi kata tidak ada selamat datang pada dia. Welcome tak? Kamu dulu di atas muka bumi sombong, bongkar, tidak mau mengesahkan Allah Ta'ala. Sekarang ni aku menguasai kamu, kata bumi. Maka Nabi kata, lalu disempitkan bumi, Nabi tunjuk tulang rusuknya berselisih macam ini. Nabi tunjuk dengan tangan, berselisih kapan. Lalu dalam kubur gelap gelita, sempit sesempit-sempitnya. Maka selagi kita ada modal untuk beramal, apa dia modal kita? Umur itu modal kita. Selagi kita ada modal umur kita, maka maknanya perluaskan kubur yang sempit, terangkan kubur yang gelap dengan amalan-amalan yang patut kita lakukan. Itu bukan boleh buat gurau-gurauan dalam perkara neraka. Kalau lepas kita baca ni kan dia pergi minum teh kopi, dia kata, aku masuk surga juga, tak apalah, aku buat ni sama surga. Tahu. Jangan. Dan kita ketawa. Maknanya kalau ketawa pun akan confirm akan kita lihat apa yang kita ketawakan itu. Sebab dia wahyu daripada Allah, sebab bukan bahan ketawa, bukan komik gila-gila yang nak ketawa. Itu tentang hadis yang berkaitan dengan masa nampak. Begitu juga diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An-Nakhai, dan ketiadaan seorang daripada tabi'in, dan semua diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri hazil ayah, rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin qalu ukhrija ahlu tauhid minan nar wa adkhilu jannah wadda allazina kafaru law kanu muslimin. Terjemahan dia, saya minta izin ambil masa 4-5 minit, 2-3 minit saja untuk kita buti tempat yang sesuai, insyaAllah. Fi tafsiri hazil ayah, pada mentafsirkan ayat ini, ayat yang berbunyi rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Maksudnya ialah barangkali suka orang-orang kafir mereka itu kira ada mereka itu orang Islam masa akhirat nanti.
Rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir dia rasa nak jadi orang Islam masa di akhirat nanti. Qalu, kata sahabat tadi, dia kata iza akhraja ahlu tauhid minan nar wa adkhulu jannah, apabila dikeluarkan orang-orang ahli tauhid ini daripada neraka tadi, itu orang kafir teringin, kalau boleh aku nak jadi orang Islam juga masa itu. Apabila dikeluarkan dan masuk ke dalam surga, waddal lazina kafaru law kanu muslimin, kalau aku boleh jadi macam orang Islam tu. Tapi tak boleh nak buat apa. Sebab tu kita selalu diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam kamu seorang muslim. Sebab tu Nabi kata ada orang yang dilahirkan kafir, hidup cara kafir tapi mati Islam. Ada orang yang dilahirkan Islam, hidup cara Islam tapi mati kafir. Boleh jadi begitu. Itu kita diingat tiap-tiap kali Jumaat, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu seorang muslim yang sentiasa bersaksikan Allah Ta'ala itu esa, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kesaksian itu dengan kita sentiasa menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang kafir pun bila akhirat nanti suka dia kalau jadi macam orang Islam. Masuk syurga orang Islam yang tiada berdosa. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, maka jika ada orang Islam itu sejahtera daripada maksiat, dia tak buat dosa. Kalau ada dosa dia bertaubat, dia sempat bertaubat, dia seperti budak-budak kecil, macam budak kecil, tak ada dosa. Dan macam orang gila yang berhubung dengan balik, orang gila tak ada dosa. Walau orang gila itu kita ketawa-ketawa kat dia, kita hina-hina dia kan, dia tak ada dosa. Bila dia mula gila, contohnya, walaupun dia hidup dalam keadaan gila, tapi dia ni ahli syurga, tak ada dosa. Tak ada dosa. Kita ketawa-ketawa kan orang gila tu. Dan seperti orang yang taubat akan sebagai taubat yang taubat sahihah daripada syirik atau lainnya daripada segala maksiat. Apabila tiada dibuatnya maksiat kemudian pada taubatnya. Taubat kena hari-hari. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubat betul-betul. Nabi kata aku minta ampun dengan Allah. Lalu bertaubatlah 100 kali, 70 hingga sampai 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan sahabat aku dengar Nabi menyebut Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Nabi bukan ada dosa pun, tapi dia minta dia, Rabbi firli wa tub alayya, terimalah taubat aku, innaka antat tawwabur rahim, engkau maha penerima taubat. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sahabat kata, aku dengar Rasulullah sebut itu tidak kurang daripada 100 kali. Tak. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dia suruh kita istighfar, astaghfirullah ke apa. Ada sayyidul istighfar, Allah anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ada sayyid. Baca benda-benda itu. Bila kita boleh baca benda-benda macam itu, ialah apabila kita nak solat dan menunggu solat. Masa tu di rumah tak buat benda ni, melainkan kita pergi masjid surau untuk solat sementara menunggu solat. Itulah yang kita sebut. Tapi banyak orang buang masa begitu, habis masa tu. Tak ada dalam surau, orang duduk luar semua. Dah iqamah kan baru datang ramai. Selagi orang tak azan kat surau, selagi tak datang surau. Apa salah? Kita timetable kan, kita jadualkan. Maknanya tiap-tiap hari waktu kita pergi ke surau tu kurang-kurangnya 15 minit sebelum azan aku ada kat situ. Nak apa? Nak benda-benda ni lah. Nak buat sampai mati. Nak buat benda ni. Istiqamah. Sikit je. Tapi banyak kita habis peluang, habis begitu. Maknanya orang yang macam itu, dia tidak ada dosa. Dan seperti yang dapat taufik, yang putus daripada maksiatnya, daripada asalnya, dia tidak ada dosa. Maka semuanya ini, macam ini, masuk mereka itu akan syurga, dan tiada masuk dia
neraka sekali-kali. Tak masuk. Orang macam ni. Kita ni manusia ni mesti ada buat dosa. Kullu ibnu Adam khata'. Semua anak Adam ada buat dosa. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabin, sebab sebaik-baik orang yang buat dosa taubat. Allah sangat mengasihi orang yang buat dosa, kemudian dia bertaubat. Allah suka. Yang Allah marah ni buat dosa tak mengaku pula. Tak mengaku. Dan tak mau bertaubat. Itu datanglah azab Allah. Tapi kalau dia buat dosa, dia bertaubat, Allah sangat suka orang yang macam ni. Sebab tu dia, orang yang macam ini, sempat dia bertaubat, mati dia tak buat dosa, mana tidak akan disentuh api neraka sikit pun. Tak akan sentuh. Sebab tu Nabi kata, jika sekiranya kamu boleh menginfak setengah biji tamar, infaklah. Kerana dengan setengah biji tamar tadi boleh menghindarkan muka kamu daripada bakar api neraka. Sikit sedekah. Walaupun setengah biji tamar bukan ada nilai pun, kalau ikutkan. Tapi ada orang yang perlu setengah biji tamar ni. Mungkin dia nak buat tahmid cucu dia, perlu tamar. Masa tu ada tamar dah nak buat tahmid, ada tak tamar? Adalah, tapi sebelah je. Mana anak-anak perlu. Ada ketika perlu orang sikit-sikit perlu. Sebab tu infak walaupun sikit, bukan nilai yang banyak. Nanti nak infak nanti jadi kaya, tak perlu. Sikit. Kerana dengan sikit tadi kita boleh hindar daripada bakar api neraka. Tetapi mereka itu melalui atas neraka itu atas khilaf yang ma'ruf, dan semua orang akan melalui titian sirah. Dan di bawahnya neraka semua orang. Dan maka yang sahihnya bahawasanya dikatakan dengan dia melalui atas titian sirah itu semua orang. Yang Nabi gambarkan orang yang meniti sirah itu macam kilat al-sur, macam burung terbang laju, macam kuda berlari. Nabi beritahu itu, macam orang berlari, dan macam orang berjalan, dan ada yang merangkak. Dan Nabi kata ada yang jatuh dalam neraka. Nabi selalu mendoakan, Ya Rab, salim, salim, salim. Aku ada kat situ, kata Nabi, dekat sirah. Sentiasa bila orang lalu, aku akan, Ya Rab, salim, salim, salim. Ya Tuhanku, selamatkanlah. Tetapi Nabi kata berbagai-bagai cara orang lalu situ. Ada macam tadi, laju, ada yang macam berlari, ada macam apa, dan ada merangkak. Dan di kiri kanan sirat itu ada penyangkut. Dan Nabi kata ada yang kena cangkuk lalu jatuh ke dalam lubang neraka. Nauzubillah. Jadi sebab itu dia kata, dan dia terdiri atas belakang Jahannam. Sirat tadi maknanya dia terbentang di atas neraka, bentang. Kata Ibn Abbas, bentuk sirat itu mendaki, datang, menurun. Pangkal dia di mahsyar, hujung dia di pintu syurga. Tersirat. Kata Ibn Abbas, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun jalan datang, 1000 tahun menurun. Nah itu titian sirat yang lebih halus daripada mata pedang, tajam daripada mata pedang, dan lebih halus daripada rambut, yang boleh menyebabkan kita macam orang berlari tadi, macam burung terbang, macam kilat. Amal, bukan latihan. Amal kita semasa di dunia, itu yang menyebabkan kita boleh selamat daripada titian sirat, terus kepada pintu syurga, lalu minum di kolam Nabi, telaga Nabi, minum yang tidak akan dahaga selamanya, lalu masuk syurga daripada pintu mana yang dia suka. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua jadi ahli syurga, dan kita hindarkan daripada mana yang daripada disentuh oleh nanti neraka. Kita tangguh situ dulu, kemudian masuk syurga orang yang berdosa besar itu apa ulasannya yang akan kita hurai pada siang akan datang. Sampai situ dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Iftah lana ya Allah futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.